Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Saya ingin membawakan Anda dua perbahasan pilihan yang saya rasakan terbaik perbahasan daripada ahli parlimen penyokong kepada kerajaan perpaduan. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, mari kita tonton dan juga dengar kedua-dua perbahasan ini yang melibatkan isu tentang kewarganegaraan yang sedang dibahaskan panas di dalam Dewan Rakyat. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton bersama video ini. Terima kasih Yang Berhormat Amaran. Berikut saya persilakan Yang Berhormat Kota Belud. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, warga negara merupakan anugerah tertinggi bagi seorang manusia. Membabitkan hak dan masa depan seseorang, kerajaan dan kita sebagai pembuat dasar dipertanggungjawabkan untuk membuat polisi dan peraturan yang terbaik berdasarkan diskusi yang mendalam dan pertimbangan yang paling baik. Bukan sahaja telah diberikan peluang mendengar taklimat berkaitan pindaan ini daripada pihak kerajaan, malah ada pihak NGO yang datang dan menerangkan kepada saya berkenaan pindaan yang kita lakukan hari ini. Tuan Yang Dipertua, berkenaan pindaan berkaitan kewarganegaraan, hak dan kedudukan kami di Sabah dan Sarawak jelas dilindungi. Ianya di bawah perkara 161E-2-A seperti yang telah ditaklimatkan kepada kami tempoh hari bahawa sesi libat urus juga telah diadakan dengan kerajaan Sabah dan ianya selaras dengan peruntukan yang saya sebutkan tadi. Namun saya perlukan pengesahan di sini. Saya quote, tiada pindaan boleh dibuat kepada perlembagaan ini tanpa persetujuan yang di-Pertuan Negeri bagi negeri Sabah atau Sarawak atau tiap-tiap satu daripada negeri Sabah dan Sarawak yang berkenaan itu. Saya mohon penjelasan, adakah TYT Sabah telah bersetuju dengan pindaan ini? Saya berpandangan bahawa dalam pindaan perlembagaan sebesar ini sepatutnya dan seharusnya TYT lah yang meluluskan. Saya tujukan perkara ini kepada kerajaan negeri. Ya, saya tahu ini adalah perlembagaan persekutuan. Ya, tempat dia memang di parlimen. Tapi kita ada 161E, bah. Itu kelebihan kita, bah. Kita cakap kita mau jaga rumah kita. Kalau kita cakap kita mau jaga rumah kita, kenapa kita tidak angkat suara kita sendiri? Kenapa kita tidak bahas perkara ini di dalam Dewan Undangan Negeri? Kenapa kita tidak angkat martabat Dun Sabah? We should empower our state assemblymen to share their opinions. Bagi peluang kepada semua adun kita untuk kemukakan pandangan. Baru ada suara, baru kedengaran, bah. Sedangkan laporan Ketua Audit pun sekarang dibahaskan di Parlimen. Burukkah, baikkah sesuatu laporan ataupun pindaan itu kita mesti bahas. We must embrace that so we can improve. Tuan Yang Dipertua, berbalik kepada pindaan hari ini, saya secara peribadi dan secara dasarnya tiada masalah. Walaupun telah dijelaskan oleh Kementerian dan YB Menteri sendiri tentang beberapa persoalan dan kerisauan pihak-pihak tertentu, saya rasa sangat perlu YB Menteri sendiri mengulang semula respon dan jaminan kerajaan to be recorded di parlimen ini. Pertama, mengenai senario pemastautin tetap di Sabah. Pemastautin tetap di Sabah adalah ada kelainan berbanding di tempat-tempat lain di Malaysia. Bayangkan orang asal Sabah, dusun, murut, sungai, bajau dan bangsa-bangsa lain yang masih belum mendapat status sebagai warga negara Malaysia. Mungkin sebab daftar lewat atau mungkin disebabkan ibu bapa bercerai dan tiada sijil nikah. Mau cari sijil nikah, mamak budak tu pun sudah lari, bah. Bagaimana atau meninggal dan sebagainya. Selalu kes-kes begini yang saya jumpa. Dan melalui pindaan ini saya mahukan kepastian dan jaminan daripada kerajaan bahawa semua permasalahan ini dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum akta ini dikuatkuasakan. Kes-kes lama diselesaikan sebab terlampau lama tunggu. Kedua, saya juga ingin mencadangkan supaya anak-anak yang tiada dokumen ini dibenarkan untuk menduduki apa-apa saja peperiksaan oleh kerajaan Malaysia, terutamanya peperiksaan SPM, sementara menunggu keputusan rayuan warga negara. Macam kes yang saya jumpa, bapa dusun, mama Indonesia, lepas tu mama lari tak tahu pergi mana. Budak pandai lagi, bah, kesian. Macam manalah masa depan dia? Saya berharap pihak kerajaan bukan saja membenarkan mereka-mereka ini menduduki peperiksaan, tetapi keputusan mereka juga haruslah diiktiraf dan layak untuk masuk universiti awam tempatan. Kita kenal bapa dia, nenek dia, ketua kampung pun sudah tahu whole keluarga ini memang orang Sabah, orang Kota Belud.
Ketiga, bulan lalu Kabinet Negeri telah meluluskan penubuhan jawatan kuasa khas status kewarganegaraan Sabah JKK-SK dan pasukan petugas khas bagi menangani isu penduduk Sabah tanpa dokumen pengenalan diri. Soalan saya, apakah jaminan yang boleh diberikan kerajaan hari ini bahawa peranan dan fungsi Special Task Force ini tidak terjejas dengan kuasanya dengan pindaan ini? Dan sejauh manakah penglibatan KDN dan bidang kuasa yang diberikan kepada jawatan kuasa ini? Adakah sama dengan jawatan kuasa di Sarawak? Tuan Yang Dipertua, saya mau cakap ini di sini. My fellow Sabahan, kita kena tahu beza stateless dan PTI. Pendatang tanpa izin atau PTI ini adalah mereka yang datang ke negara kita secara haram, yang masuk entah dari mana-mana. Tapi stateless pula adalah orang yang tidak mempunyai warga negara, yang tiada kerakyatan. Mereka yang saya sebut awal tadi, bapa dusun, mama Indonesia, tetapi budak tu dia tiada IC. Dia ini tergolong dalam stateless. Sekarang saya mau tanya, sebagai orang Sabah, kamu mau tahu enggak berapa ramai PTI dalam Sabah sekarang? Bukan stateless PTI. Kamu mau tahu? Sebab saya mau tahu. Tapi in order to do this, we need to count them one by one. Kita kena kira diorang satu-satu. So there is a process to do this. Dalam hal ini kita kena satu hati sebagai orang Sabah. Jangan ada tu kecurigaan ataupun antara kita satu sama lain, tuduh menuduh dan sebagainya. Saya secara peribadi saya sokong apa saja usaha ke arah ini. Otherwise, banyak perkara tidak akan selesai, termasuklah isu pembangunan, urusan pembangunan kerana sangat bersangkut paut secara tidak langsung. Terakhir, saya ingin menasihati semua warga negara Malaysia, terutamanya orang Sabah, termasuk diri saya sendiri. Kewarganegaraan anak-anak ini adalah masa depan dan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Jangan cuai. Daftarlah perkahwinan. Daftarlah anak-anak kita. Jangan lambat daftar. Sebab itu adalah masa depan dan nasib diorang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Berikut saya silakan Yang Berhormat Bentong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang Dipertua di atas peluang berbahas ini. Pertamanya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Wabi Menteri serta seluruh kementerian setelah melaksanakan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh yang terlibat. Akhirnya RUU ini dapat dibentangkan dan dibahaskan. Walaupun melibatkan pelbagai pandangan dan kontroversi, saya fikir RUU ini seperti kata Menteri adalah manifestasi keseimbangan dalam membuat pertimbangan kemanusiaan dan juga keselamatan negara. RUU ini bukan sahaja pindaan yang bersejarah, malah mencerminkan tekad dan iltizam politik yang tidak berbelah bahagi dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan isu kewarganegaraan yang sekian lama membelenggu rakyat. Walaupun tidak sempurna, akan tetapi kementerian telah mengambil berat dan cakna tentang isu-isu yang telah dibangkitkan sebelum ini. Jadi saya harap dan percaya RUU ini boleh diluluskan selepas ini dan kita tidak perlu membuang masa lagi. Datuk Yang Dipertua, pindaan kali ini menurut hemat saya sekurang-kurangnya mencapai dua objektif utama. Yang pertama, perjuangan untuk mendapatkan kesesamaan hak sama rata bagi ibu warga negara yang berkahwin dengan warga asing, yang melahirkan anak di luar negara untuk turut dijamin kerakyatan anaknya di dalam perlembagaan seperti mana hak yang diberikan kepada seorang bapa. Ini bertepatan dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2021 yang menyatakan perkara 82 perlembagaan yang tidak membenarkan sebarang diskriminasi gender. Ini bukan sahaja kemenangan moral dalam memastikan kesesamaan hak sesama manusia, akan tetapi turut merupakan satu bentuk keadilan yang dijamin di dalam Islam, yakni untuk menghentikan diskriminasi terhadap mana-mana individu, tidak kira agama, bangsa, keturunan, jantina dan latar sosial. Objektif kedua yang dicapai juga ialah keputusan untuk mengekalkan hak bayi terbuang dengan mengekalkan Seksyen 1E yang mengurniakan kewarganegaraan kepada anak yang dilahirkan di Malaysia dan bukan warga negara mana-mana negara lain. Manakala Seksyen 19B memberikan kewarganegaraan kepada bayi
terbiar dan anak yatim yang dilahirkan di negara ini yang ibu atau ibu bapanya tidak dapat dikesan. Ini sudah tentu dapat melindungi kebajikan anak-anak terbuang tanpa warga negara ini yang tidak bersalah dan sepatutnya mendapat hak yang dijamin di bawah perlembagaan. Saya juga ingin menyampaikan ucapan perhargaan kepada YB Menteri kerana telah menyelesaikan banyak kes-kes orang tanpa warga negara. Tahniah diucapkan. Termasuklah 2 orang dari kawasan saya yang sudah pun mendapat kelulusan dan CJ kewarganegaraan. Berita ini adalah berita yang sangat menggembirakan bagi mereka kerana sudah sekian lama mereka menunggu untuk mendapat CJ kewarganegaraan dan surat kelulusan tersebut. Dan tapi dalam masa yang sama, perhatian juga harus diberikan supaya mempercepatkan proses permohonan IC setelah pemohon mendapat CJ kewarganegaraan. Sebenarnya banyak kes-kes lain yang telah kita mohon dan telah kita hantar dan semuanya kebanyakannya dalam proses dan saya sangat berharap pada tahun ini kita dapat banyak berita gembira bagi permohonan-permohonan CJ kewarganegaraan tersebut. Tuan Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin bertanya, apakah kriteria khusus yang perlu dipenuhi oleh isteri warga asing kepada lelaki Malaysia untuk memohon kewarganegaraan di bawah perkara 15.1 selain kewajipan memegang status permastautin tetap? Ini kerana tempoh menunggu yang panjang dan syarat-syarat yang membebaskan untuk pemohon PR memaksa ramai isteri bukan warga negara untuk kekal di Malaysia menggunakan pas lawatan sosial jangka panjang iaitu LTSVP. Visa ini menyebabkan mereka terpaksa bergantung kepada belas ihsan suami mereka dan tidak mempunyai perlindungan undang-undang untuk keluar daripada perkahwinan yang mungkin berunsur penderaan ataupun mengelakkan dipisahkan daripada anak-anak mereka. Oleh itu saya berharap Yang Berhormat Menteri untuk menyelesaikan permohonan kewarganegaraan ini dalam tempoh yang ditetapkan supaya ia dapat dilaksanakan. Akhir sekali, saya ingin membangkitkan tentang isu pengurusan permohonan dan semakan. Saya minta supaya pihak kementerian dapat meneruskan komitmen untuk memastikan tata amalan yang jelas dalam prosedur permohonan ini agar kita tahu berapa lamakah proses permohonan ini, apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi dan dokumen apa yang diperlukan. Sekiranya syarat-syarat ini tidak dipenuhi ataupun permohonan ditolak, perlulah dinyatakan di dalam sistem semakan. Kerana banyak juga adu-aduan yang kita terima. Kadang ada permohonan yang sudah lebih daripada 7 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Mereka tidak tahu apakah status mereka. Yang mereka tahu hanyalah masih lagi di dalam sistem dan sebagainya. Jadi saya berharap dengan hasrat dan komitmen YB Menteri yang ia dapat juga diterjemahkan ke semua peringkat kementerian dan jabatan agar tiada kerenah birokrasi yang diperlukan. Oleh itu, Bentong menyokong 100% RUU ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Terbaik. Ini yang saya katakan sahabat semua, 2 ahli parlimen wanita daripada penyokong kerajaan. Backbenchers memberikan satu perbahasan yang begitu baik sekali. Dengan padu, dengan detailsnya, dengan persoalan yang tidak meroyan, tidak menunggang bangsa, isu agama dan sebagainya, tidak berpolitik dan sebagainya. Seperti mana yang seringkali dilakukan oleh ahli parlimen wanita daripada PAS dan juga Bersatu. Jadi sahabat semua, terima kasih sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak penkangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nepal Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.